Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك طريقه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin inayah serta hidayahnya kita dapat bertemu pada malam ini setelah kita tangguh kuliah. Saya ingat kurang lebih 8 bulan. Kerana saya catat kat sini bulan 1 kita punya kuliah yang terakhir. Lepas tu bulan 2 tu tak ada kuliah. Bulan 3 PKP terus sampailah malam ni. Jadi Alhamdulillah Allah beri lagi kita kesempatan dan peluang untuk kita bertemu lagi dalam kuliah kita. Dan kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Dan selayaknya kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana masih lagi banyak nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Yang kita minta dengan yang kita tak minta, semua Allah bagi. Walaupun kita ditimpa dengan musibah, tapi masih lagi kita boleh makan, boleh minum, boleh kerja, boleh hidup aman, damai. Dan masih lagi Allah beri kita kekuatan untuk kita berdepan dengan penyakit virus yang berbahaya ini, musuh yang kita tak nampak. Mudah-mudahan Allah terus beri kita perlindungan terhadap penyakit ini dan menyelamatkan negara kita daripada wabak yang sangat bahaya ini. InsyaAllah kita sambung pada kata hikmah daripada buku Syarah Al-Hikam Hasimul Kalim, tahqiq kitab Al-Hikam Ibn Atha'illah As-Sakandari oleh yang Muhammad Dr. Zulkifli Al-Bakri. Melalui kitabnya Hasimul Kalim kita ambil kata hikmah, kata sambung yang ke-6. Kata hikmah yang ke-6 yang tajuknya, janganlah kelewatan kurniaan Tuhan kepadamu. Janganlah kelewatan kurniaan Tuhan kepadamu menyebabkan kamu putus asa. Sebelum ini kita dah bincang berkaitan dengan kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini dia sambung daripada kata hikmah yang kelima itu. Jadi kita tengok bagaimana kata Syekh Zarruq berkata, daripada ijtihad yang terangkum, putus asa di dalamnya ketika kelewatan makbul doa justru diikuti pula dengan hikmah ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang doa kita itu Allah segerakan, on the spot Allah tunaikan. Ada kadang-kadang doa kita itu ditangguh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan putus asa. Dia susulan daripada ni akan keluar pula kata hikmah yang seterusnya.
Kalau ada orang berkata bahawa perlunya taat dan patuh kepada Allah, maka aku patuh. Tetapi amat malang kalau sudah lama aku berdoa namun masih belum diperkenankan. Ada orang kecewa dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Doanya seolah-olah tidak didengar oleh Allah Ta'ala. Banyak kali doa, puluhan tahun sakit misalnya, puluhan tahun juga berdoa kepada Allah untuk sembuhkan penyakit, tapi tak juga sembuh-sembuh. Tak sembuh-sembuh. Puluhan kaya jadi miskin, puluhan tahun jadi miskin. Minta kepada Allah, minta jadi kaya, tak jadi kaya juga. Tak senang juga. Adakah Allah tidak mendengar doa yang kita mohon? Sehingga ada di kalangan manusia berputus asa untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau di sana adanya su'uzan, buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ibn Athaillah dalam menjelaskan keadaan ini, katanya, la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'a mujaban liya'si fahuwa dhamina lakal ijabata fima yakhtaruhu lak la fima takhtaruhu li nafsika wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Maksudnya, jangan berputus asa sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala melewatkan penerimaan doa, walaupun kamu sudah bersungguh-sungguh berdoa, kerana Allah telah menjamin akan menerima semua doa menurut yang Dia kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu dan pada waktu yang ditentukannya, bukan pada waktu yang engkau tentukan. Sedap ni kata-kata hikmat, ya? Dalam kata-kata hikmahnya. Itu Ibn Athaillah As-Sakandari, seorang ulama sufi. Seorang ulama sufi, bila dia bercakap, bila dia menukilkan kata-kata hikmah ini dalam kitabnya Al-Hikam, maksudnya sangat mendalam. Dan kita kena buat kajian, kita kena kaji, kita kena lihat apakah maksud daripada kalam kata-kata hikmah, kalam hikam ini. Melihat kepada syarah lafaz amadul ata, pemberian kurniaan. Amadul ata maksudnya pemberian kurniaan. Sekiranya kita faham apa maksud pemberian kurniaan, kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala ni hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak paksa Allah Ta'ala bagi kat kita. Allah, ya Allah, kau mesti bagi aku ni, kau mesti bagi aku tu, ya Allah, kau mesti sembuhkan penyakit. Mana boleh kita cakap macam tu? Sebab Allah yang memiliki kurniaan itu, dan Allah yang menganugerahkan kurniaan itu kepada sesiapa yang Dia kehendaki, termasuklah rezeki kita. Rezeki kita tu bukan wajib bagi Allah bagi kat kita, tetapi itu adalah kurniaan Allah kepada kita. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi rezeki kita setupak-setupak, segantang-segantang, dia bukan pasal kita ni Allah tengok kita wajib Allah nak bagi dah. Apa yang kita minta mesti Allah bagi. Aku nak rumah besar, Allah mesti bagi rumah besar. Aku nak masuk syurga, Allah mesti bagi kita syurga. Allah mesti bagi aku kerjaan. Kalau aku dah belajar sungguh-sungguh ni, Allah mesti bagi aku kerjaan. Kalau aku dah sungguh-sungguh berubat ni, mesti Allah bagi kesembuhan. Mesti. Tak, silap tuan-tuan. Sebab itu kita kata kurniaan Allah. Bila kata kurniaan Allah, hadza min fadli Rabbi. Fadli ni suka hati Allah. Allah nak bagi ke, Allah tak nak bagi ke. Kerana itu adalah mengikut kepada iradatullah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ikut kehendak kita. Al-doa, apa maksud al-doa? Meminta sesuatu atau permohonan dengan lafaz yang disebut oleh peminta yang menyatakan hasrat dan keadaan dirinya ketika berdoa. Doa ini daripada perkataan da'a. Da'a ini maksudnya seru. Ya da'u, seru. Kita seru, minta, merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta. Bila kita kata minta, kita mohon sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan permintaan itu datang daripada lubuk hati kita. Kalam ataupun lafaz yang kita minta pada Allah Ta'ala itu
Doa itu yang kita panjat kepada Allah Ta'ala itu datang daripada diri kita, daripada lubuk hati kita, bukan daripada orang lain. Sebab tu kalau imam baca doa, imam baca doa tu biar kita faham apa benda yang imam minta, mau kita amin. Ya, nanti kalau imam baca doa, kita tak faham apa yang imam doa kan, kita main amin je. Kalau imam kata binasalah semua makmum yang di belakangku, amin. Kan? Kita tak tahu apa imam doa, tak faham bahasa Arab lah tu. Jadi biarlah kita faham apa yang imam doa. Sebab itu bila kita berdoa, doa tu yang terbaik datang daripada kita sendiri, lubuk hati kita. Kita pergi minta orang lain doa, minta buat air ni, buat air, minta ustaz buat air. Nak buat apa? Ayah dia, ibu ayah dia lebih aula. Kerana apa? Kerana doa mereka lebih mustajab kepada anak dia. Kan lebih baik ibu dengan ayah berdoa untuk kejayaan anak dia sendiri. Buat apa semua orang baik orang lain berdoa? Kan? Jadi kita, bila kita datang daripada hati kita, maka doa itu kita panjatkan dalam keadaan bersungguh-sungguh. Kenapa kita minta sungguh-sungguh ni? Sebab dia datang daripada diri kita sendiri. Itu kata doa, minta. Macam kita pergi minta sesuatu lah pada orang. Kalau kita minta sesuatu tu dengan sungguh-sungguh, orang akan bagi. Tengok kita datang sungguh-sungguh, dengan buat suratnya, dengan bagi bukti-bukti yang kita ni memang susah, memang tak mampu, orang akan bagi. Orang akan tolong kita. Tapi kalau kita minta sambil lewat, kita kata nak bantu, bantulah. Tak nak bantu, sudahlah, tak apalah, saya pun tak kisah sangat. Orang kata, tak payahlah. Sebab apa? Sebab dia minta pun sambil lewat, tidak bersungguh-sungguh. Mungkin ada orang yang lebih memerlukan. Jadi kita dengan Allah Ta'ala pun begitu, minta sungguh-sungguh. Termakbul doa itu dengan dua jalan. Pertama, dengan hati yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang dekat dengan Allah Ta'ala ni lebih mudah diperkenankan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbanding dengan hati yang jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud hati yang dekat dengan Allah? Kita orang ataupun hamba yang rajin beribadah kepadanya, rajin melakukan amal soleh, amal-amal baik, rajin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan time nak minta baru nak buat solat hajat, time nak minta baru nak bermunajat. Sebelum tu tak pernah ingat Allah Ta'ala. Sebelum tu tak pernah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya hati dia jauh dengan Allah Ta'ala. Jadi bagaimanakah kan kalau kita ada anak, ada 3 orang anak kita. Anak kita yang pertama itu sangat rapat dengan kita. Apa saja yang kita minta dia buat. Kadang-kadang yang kita tak minta pun dia buat. Anak yang kedua ni acuh tak acuh saja dengan kita. Kita panggil baru dia datang. Kalau kita tak panggil, dia buat dono saja dengan kita. Anak yang nombor 3 ni langsung tak boleh pakai. Bukan kata acuh tak acuh, langsung dia tak pedulikan kita. Kalau boleh nak larikan diri je. Kalau boleh tak nak tolong. Kalau kena tolong pun terpaksa lah kata orang. Jadi kita 3 orang anak ni, anak yang mana paling kita mudah untuk perkenankan permintaan dia? Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Nombor 1, minta saja apa pun. Sebab apa kita mudah nak bagi? Sebab bila kita minta tolong, dia cepat-cepat datang. Tak minta pun dia datang tolong kita. Suruh basuh kita, tak sempat lagi suruh basuh, dah basuh, dah licin, dicau dah. Siap polis sekali tayar. Tak suruh polis tayar sekali, kilat. Siap vacuum kat dalam. Kita pun bila anak ni minta apa? Sekolah minta RM50, 100 mula yang boleh bagi. Sebab apa? Sebab sayang dengan kita. Sebab apa? Sebab dia dekat dengan kita. Diri dia dekat dengan kita. Tidak pernah bantah perintah kita, tak pernah buat apa yang kita tak suka. Tengok, beza dengan anak nombor 2, nombor 3 tadi tu. Yang nombor 3 teruk lagi, kan? Sudahlah jauh dengan kita, kemudian minta tolong pun tak nak, larikan diri pula.
Itu analoginya lah yang kita boleh buat. Bagaimana kita kalau dekat, makin dekat kita dengan Allah Ta'ala, hati kita makin dekat dengan Allah Ta'ala, insya-Allah Allah akan perkenankan doa kita. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, kami sangat dekat kepadanya, lebih dekat daripada urat tengkuk kami. Urat tengkuk kami. Maksudnya Allah Ta'ala itu bukannya bertempat, tapi Allah nak menunjukkan kalau kita ni melangkah kepada Allah Subhanahu. Dalam hadis kursi, ada satu hadis kursi, kita melangkah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan berjalan, Allah Ta'ala akan datang kepada kita seperti halilintar. Seperti halilintar, maksudnya cepat, lagi dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita. Kalau kita datang kepada Allah dalam satu depur, Allah akan datang kepada kita dalam keadaan satu hasta. Kalau kita datang kepada Allah dalam keadaan satu hasta, Allah akan datang dekat dengan kita dalam keadaan satu jengkal. Nak menggambarkan betapa kita semakin dekat dengan Allah, Allah akan hampir kepada kita lebih dekat. Itu kerja kita sebagai hamba. Kemudian yang kedua, termakbulnya doa itu bermula dengan bertaubat, istighfar. Kalau kita banyak dosa, macam mana Allah nak kabulkan doa kita? Banyakkan istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah tak perkenankan doa aku? Mungkin aku banyak dosa kepada Allah, mungkin aku ada perkara-perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala. Begitu juga dengan manusia. Kalau kita ada dosa dengan mak kita, dengan ayah kita pun begitu juga. Hidup kita tak tenang, orang lain boleh berjaya, hidup kita tak berjaya. Mungkin ada. Nak kata kita buat jahat, buat dosa, tak buat dosa dengan Allah Ta'ala, kita dah habis muhasabah dah. Nak kata kita ni jahat, tak buat jahat. Tapi rupanya kita ada satu dosa yang tidak diampunkan, mungkin oleh mak kita, mungkin tidak diampunkan oleh ayah kita, menyebabkan hidup kita tidak mendapat ketenangan. Doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah SWT. Jadi istighfar, taubat ni bukan saja pada Allah, tetapi juga kita kena nilai dosa kita dengan manusia, supaya doa kita terus didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian al-ilhah, maksud ilhah di situ berulang-ulang menuntut hajat kepada suatu pihak. Kalau kita sebagai hamba, kita tidak pernah jemu meminta kepada Allah secara berulang-ulang. Allah sangat tidak suka kepada hamba-Nya yang tidak pernah meminta kepada Dia. Jadi kita ni, tugas kita sebagai hamba minta berulang-ulang. Allah suka kita minta kepada Dia secara berulang-ulang, menunjukkan kita ni sifat rojak yang sangat tinggi, berharap yang sangat tinggi. Kerana rojak dan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, rojak dan khauf, dua sifat ni mesti ada. Mesti ada dalam seorang diri seorang hamba. Kenapa? Kedua-dua ini seumpama sayap. Kalau satu, seperti sayap burung, kalau satu tak ada, dia tidak boleh terbang. Jadi mesti ada kedua-duanya, khauf dan rojak. Khauf, takut kalau doa tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rojak, berharap supaya Allah memperkenankan dan mendengar doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mesti ada khauf dan rojak, kedua-duanya sekali. Dan bila kita ada sifat rojak itu, maka kita akan minta kepada Allah secara berulang-ulang. Allah tak marah, jangan takut. Allah suka, bahkan Allah suka orang yang minta, hamba yang minta secara berulang-ulang. Nanti kita minta ampun dengan Allah kan, kita ulang doa tu setiap kali lepas sembahyang, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Karena doa itu, kita tak tahu berapa banyak dosa kita dah buat. Satu hari ini berapa dosa kita dah buat, dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, dosa tangan. Jangan ingat kita disuci kan, aku macam tak ada dosa lah. Lepas tu kita tak pun pada Allah Ta'ala. Bahkan kita ni tak tahu dosa kita banyak mana. Wallahu a'lam, kita pun tak tahu. Yang kita buat sengaja, dosa sengaja, dosa tak sengaja, dosa yang kita sedar, dosa yang kita tak sedar. Sebab itu kita sentiasa berdoa supaya Allah ampunkan dosa kita. Kita sentiasa berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sebab apa? Adakah kita tak lurus?
Adakah kehidupan kita hari ini berada pada jalan yang sesat? Tak. Tapi kita minta pada Allah Ta'ala supaya Allah sentiasa pandu hidup kita, sentiasa beri kita taufik, bimbingan dia, supaya kita sentiasa berada pada jalan yang diredai olehnya. Bukan makna kita tak ada, bukan kita berada pada jalan yang sesat, tapi kita sentiasa minta dengan rendah hati kita, dengan rasa kita ni hina, dengan rasa kita ni lemah, dengan khuduk ni maksudnya dengan rasa tunduk, merendah diri kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan dengar doa kita, insyaAllah. Mafhum daripada kata hikmah ini, janganlah berputus asa disebabkan hajat yang dimohon lambat diterima atau lambat dimakbulkan, sedangkan kamu bersungguh-sungguh berdoa. Hal ini adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberi jaminan. Allah kata dalam surah Al-Ghafir, surah Ghafir ayat 60, Allah kata ud'uni astajib lakum. Maksudnya, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku akan perkenankannya. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kan Allah kata sebut itu. Bila seorang hamba bertanya kepadaku, jawab fa inni qarib, bagi tahu kepada mereka sesungguhnya aku sangat dekat, hampir kepadamu. Bila kamu minta kepada aku sebenarnya dekat, hampir, aku dengar. Allah tu Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Berarti bila kita minta dengan Allah, tak perlu suara kuat-kuat. Kita berdoa secara sunnahnya, Nabi ajar kita berdoa dalam suara yang rendah. Tak perlu kita jerit-jerit, Ya Allah, Ya Allah. Tak payah. Sebab Allah Maha mendengar. Kita rendahkan suara kita, tundukkan wajah kita, minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pakai mikrofon pun tak payah jerit-jerit, sekadar untuk makmum dengar apa yang kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu secara adab kita berdoa. Kalau kita bisa disebut secara lagu, adab berdoa itu pertama sekali menghadap kiblat. Itu adab berdoa. Yang kedua, pastikan diri kita bersih. Bukan saja pastikan pakaian kita bersih, bahkan tempat kita nak berdoa itu bersih. Jangan kita berdoa tempat yang kotor, duduk dalam tandas berdoa dalam tandas, duduk kat tempat sampah berdoa kat tempat sampah. Pastikan diri kita bersih, tutup aurat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja kita pastikan pakaian kita bersih, bahkan kita pastikan tidak ada sumber makanan yang haram yang masuk dalam badan kita. Karena kalau ada sumber makanan yang haram yang ada dalam badan kita, itu juga menjadi puncak doa kita tidak dimakbulkan. Kenapa? Karena ada makanan atau sumber yang haram duduk dalam badan kita ni. Yang ketiga, kita berdoa dengan rendah hati, dengan rasa hina, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, kita berdoa dengan bersungguh-sungguh, karena dia datang daripada hati kita. Maka kita doa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan khusyuk. Doa bersungguh-sungguh dan khusyuk. Yang kelima, doa kita dimulakan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, diakhiri doa kita itu dengan pengharapan supaya Allah makbulkan doa kita, dan diakhiri juga dengan selawat dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara ringkas adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu belum kita bincang lagi waktu yang sesuai kita berdoa, tempat yang mustajab doa. Kalau kita di sini paling baik lepas semayang waktu, setiap kali lepas semayang waktu itu waktu yang terbaik untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun 1/3 malam, 2/3 malam, kita bangun bermunajat kepada Allah. Kerana di waktu itu waktu yang sunyi dan waktu yang paling khusyuk untuk kita minta sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untukmu, dan bukan kamu menentukannya, karena dia dapat mengetahui hal kamu pada waktu atau masa yang dia kehendaki, dan bukan pada waktu atau masa yang kamu inginkan. Jadi dalam kata hikmah ini disebut la fi ma takhtaru nafsi wa fil waqti alladhi yurid, la fil waqti alladhi turid. Allah kata, Ibn Athaillah kata,
pada waktu yang ditentukan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah, bukan pada waktu yang dikehendaki atau yang kamu nak. Sebab itu ada orang minta, Allah tak berkenan dengan. Ada orang tak, sudah berkahwin 5 tahun, 10 tahun, tak dapat anak. Tak dapat anak. Aku dah doa banyak kali dah, tapi tak dapat juga anak. Sebab apa Allah tak berkenankan? Kerana belum sampai waktunya lagi. Mungkin ada hikmah yang kita tak tahu. Mungkin kalau Allah bagi sekarang ni, kamu tak bersedia lagi, Allah bagi kemudian. Jadi begitu juga apa saja bentuk permintaan kita itu, bukan kita yang menentukan bila akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah yang lebih mengetahui bila doa kita itu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin bukan pada hayat kita, mungkin pada hayat anak kita, pada hayat cucu kita. Mungkin bukan di dunia, tetapi di akhirat. Wallahu a'lam. Terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa iktibar yang kita boleh ambil daripada kata hikmah? Kaedah ini mengajar kita supaya thiqah. Thiqah ni maksudnya percaya. Nak ajar kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena percaya dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala pasti diperkenankan apabila diminta. Seperti mana yang kita baca dalam surah Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Kata Imam Al-Baghawi dalam mentafsirkan "Ud'uni astajib lakum", mintalah kepada aku nescaya aku akan perkenankan bagi kamu. Kata Imam Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi atau Al-Baghawi ini seorang mufassir, nama dia Abu Muhammad Husain bin Mas'ud Al-Farah Al-Baghawi. Dia ni sangat alim dan berkhidmat untuk kitab dan sunnah. Lahir di Baghwa, lepas tu dipanggil Al-Baghawi, bermazhab Syafi'i. Dia ni mentafsirkan, kata dia, maksud ud'uni astajib lakum itu ialah beribadahlah kepadaku. Maksudnya ud'uni itu beribadahlah kepadaku, bukan kepada yang lain. Sebab itu kita baca surah Al-Fatihah, kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka dalam bahasa, dalam ilmu bahasa dipanggil khabar muqaddam. Dipanggil khabar muqaddam. Iyyaka, hanya kepada engkau. Kalau dalam struktur ayat biasa, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, tapi dalam struktur ayat yang luar biasa, ini kalam Allah mendahulukan khabar, predikatnya. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami sembah, dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Maknanya tak ada yang selain daripada Tuhan yang kita sembah, dan tidak ada selain daripada Tuhan yang mesti kita minta pertolongan. Kalau kamu minta dan kamu sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu telah pun melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah nak perkenankan kamu? Jadi hanya kepada Allah kamu sembah, hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Mintalah apa-apa pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam satu hadis qudsi Allah kata, ihfazillah yahfazka. Satu hadis daripada Rasulullah SAW disebut ihfazillah yahfazka. Kalau kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Fa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Allah kata, bila kamu minta tolong, bila kamu minta kepada sesuatu, mintalah kepada Allah. Bila kamu minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Jangan minta kepada selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud jaga Allah itu bukan yang kamu jaga macam kamu jaga diri kamu atau jaga keluarga kamu. Tak. Jaga Allah Ta'ala di situ ialah maksudnya kamu kena pelihara segala perintahnya dan tinggalkan segala larangannya, maka Allah akan jaga kamu. Allah akan dengar permintaan kamu. Syaratnya mesti kamu patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nescaya aku terima permohonanmu dan memberi pahala dan keampunan kepadamu. Tak kala ibadah diibaratkan sebagai doa, ia menunjukkan bahawa memberi pahala sebagai penerimaan. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Inna du'a wal ibadah. Inna du'a wal ibadah. Sesungguhnya doa itu ialah ibadah. Jadi bila kata ibadah, dia syar'i kan? Dia ada peraturan-peraturan dia, ada adab-adab dia, ada syarat-syarat dia, jangan menghentam dia. Bila kata doa itu adalah ibadah. Dalam solat kita, keseluruhan solat kita itu doa. Betul tak? Daripada doa iftitah, start doa iftitah, baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu pun doa. Bila kita rukuk, kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita i'tidal pun begitu. Duduk di antara dua sujud, ketika sujud kita bertasbih. Duduk di antara dua sujud pun kita berdoa kepada Allah lagi. Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa. Kita minta kepada Allah. Sebab tu bila kita sembahyang, bila kita duduk antara dua sujud itu ataupun kita baca doa iftitah, bila kita faham apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu, di situ akan hadir khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita faham apa yang kita minta, apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak khusyuk itu sebab kita tak faham. Doa yang kita baca tu kita tak faham apa yang kita baca. Macam kita baca doa kunut juga. Kalau kita baca doa kunut tak faham, betul kita tak khusyuk. Jadi biarlah kita faham apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man u'tiyal du'a u'tiyal ijab. Sesiapa yang dikurniakan doa pasti diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabrani, maka Allah liyaftaha 'ala 'abdin babad du'a'i wa 'anhu babal ijabah. Maksudnya pastilah Allah Subhanahu Wa Taala nescaya akan membuka pintu doa kepada hamba-Nya dan pintu jawapan daripadanya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala yang membenarkan kamu berdoa, maka kamu juga diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala doa. Waktu bulan Ramadan yang bulan yang paling terbaik untuk kita banyakkan doa. Kerana bulan itu Allah kata, Allah buka pintu langit, pintu rahmat seluas-luasnya. Dan kita cari, kita usaha untuk dapatkan Lailatul Qadar, malam Qadar. Kerana malam itu malam di mana Allah sangat dekat dengan kita. Allah dengar permintaan kita, Allah mustajabkan doa kita. Pada hari Jumaat setiap minggu itu doa yang kita panjatkan. Pada bulan Zulhijjah di Yaumul Arafah itu al-hari yang sangat mustajab doa. Kalau kita pergi ziarah ke Mekah, kita pergi Baitullah Al-Haram di Multazam, iaitu tempat di antara pintu Kaabah sehingga ke Hajar Aswad, itu tempat yang paling mustajab doa. Di belakang makam Ibrahim, di belakang makam Ibrahim, itu juga tempat mustajab doa. Kalau kita berada di Masjid Nabi Raudhah, itu tempat mustajab doa. Jadi bila kita tahu itu tempat yang mustajab doa, maka kita kena perbanyakkan doa pada waktu dan tempat di mana kita berada. Mudah-mudahan Allah terima doa kita. Kalau mak kita punya doa mustajab, maka kita cari jalan supaya mak kita selalu doa kita. Minta ampun kepada Allah Ta'ala menerima kita pun boleh. Mak, tolong mak, minta ampun kepada Allah Ta'ala dosa-dosa saya. Terus minta doa. Sebab doa mak ni dia tak ada hijab, dia terus sampai pada Allah Ta'ala, Allah terus kenalkan. Saya ingat lagi masa saya belajar dulu, para asatizah saya selalu ingatkan saya, waktu nak periksa contohnya, kirim jadual waktu kat mak. Kirim jadual waktu. Dulu mana ada WhatsApp. Tulis surat. Saya kat Azhar tu tulis surat jadual. Saya amalkan sejak pada sekolah menengah lagi gitu. Kalau sekolah menengah tu jadual waktu periksa tu, hantar pergi balik, waktu cuti hantar balik kat mak. Lalu doa saya setiap hari. Setiap kali waktu saya ambil periksa mak doa. Sampai ke Azhar, belajar macam tu juga. Post jadual waktu pada mak, supaya mak doa. Memang mak punya mustajab doa. Kadang-kadang kita tak nak jawab, tiba-tiba boleh jawab. Sebab apa? Mungkin mak doa kita pada waktu tu. Maknanya besarnya kesan doa ibu kepada anak. Jadi kita kena banyakkan minta mak kita doa pada kita. InsyaAllah Allah berkenankan.
Allah Subhanahu wa taala amat murka kepada golongan yang tidak memohon doa kepadanya, sehingga seorang penyair Arab mendeklamasikan satu saja, Allahu yaghdabu in tarakta su'alah wa bunayya Adam in sa'altahu yaghdab. Katanya Allah Subhanahu wa taala murka in tarakta su'alah, jika kamu tidak berdoa kepadanya, wa bunayya Adam, sedangkan manusia, jika kamu meminta sesama manusia, nescaya dia marah. In sa'altahu yaghdab, mungkin dia akan marah. Kalau kita minta kepada Allah, Allah tak marah. Bahkan Allah murka. Kalau kamu tak minta kepada dia, Allah murka, Allah marah. Beza dengan manusia. Kalau manusia ni kita selalu minta, dia marah. Pergi jumpa baby, asal jumpa baby dia minta, asal minta je baby kan? Baby dia kata asyik-asyik muka kau, asyik-asyik muka kau, marah baby tu kan? Hari ni susu anak, besok bil api pula, tolak apa ni dosa bil air pula, macam-macam lah. Asal jumpa ni muka baby minta, pening muka baby tu tengok kita. Tapi Allah Ta'ala, kalau kita tak minta, Allah marah. Kalau kita sentiasa ulang-ulang minta, Allah sayang. Bezanya Allah dengan manusia, makhluk. Makhluk, itu beza dia. Jadi kita sentiasa selalu minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikehendaki bersabar, yakni tanpa gopoh gapah dan berputus asa terhadap balasan Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang baik atau buruk. Ini seperti mana yang berlaku kepada Nabi Musa AS, yang bersabar 40 tahun. 40 tahun bersabar dengan Fir'aun. Nabi Musa ni berdebat dengan Fir'aun 40 tahun. Bukan tempoh waktu yang singkat. 40 tahun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Fir'aun ini dapat hidayah. Tanpa jemu minta ni. Dalam surah Yunus, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana atmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kuncilah hati mereka, maka mereka tidak beriman sehingga mereka melihat siksaan yang pedih. Doa ni tuan-tuan dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihissalam selama 40 tahun. Selepas tu baru Allah binasakan Fir'aun. Bukan tempoh yang singkat. Berdoa tanpa jemu. Bagaimana juga Nabi Yunus alaihissalam. Ada cerita macam Nabi Yunus alaihissalam doa pada Allah Subhanahu wa taala. Masuk hari yang ke-39, masih lagi mereka tidak beriman. Nabi Yunus putus asa, keluar daripada kampungnya, negeri dia, di Nawah, naik bahtera. Allah takdirkan, Allah nak beri pengajaran kepada Nabi Yunus AS supaya jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Yunus ditakdirkan dicampak ke dalam laut dan ditelan oleh seekor ikan. Maka dia duduk dalam perut ikan hidup. Maknanya kita jangan putus asa. Nabi Yunus AS dia putus harap dengan kaumnya, sehingga Nabi Yunus tinggalkan kaumnya. Rupanya masuk hari yang ke-40, bila kaumnya tersedar akan azab yang akan datang menimpa dia, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sembah Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu Nabi Yunus sudah pun keluar daripada kampung itu, meninggalkan kaumnya. Baik itu Nabi Yunus dalam perut ikan selama 40 hari pula dia berdoa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sampai ikan tu pun dah tak lalu nak dengar doa Nabi Yunus tadi, dia muntahkan Nabi Yunus. Allah perkenankan Nabi, doa Nabi Yunus selama 40 hari berdoa dalam perut ikan itu, kerana minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesilapan dia meninggalkan kaumnya, duduk dalam kegelapan laut dan kegelapan perut ikan itu. Tak putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa selama 23 tahun. 23 tahun berdoa supaya kaumnya akhirnya kaumnya menerima Islam. Pada tahun ke-8 Hijrah berlakunya Fathul Makkah, dan akhirnya mereka itu terima Islam, masuk Islam secara beramai-ramai. Itu berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah bagi mereka petunjuk, mereka kaum yang tidak mengetahui. Nampak? Tidak pernah berputus asa Nabi berdoa. Begitu juga bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam yang ditimpakan penyakit yang sangat berat. Ada yang kata 7 tahun, ada yang kata 8 tahun. Tanpa berputus asa dia berdoa kepada Allah supaya menyembuhkan penyakit dia, keluarkan dia daripada kesulitan, kembalikan kehidupan dia yang baik sebelum dia sakit, sebelum dia jatuh miskin. Itu doa dia dipanjatkan tanpa putus asa. Ini kita boleh belajar daripada kisah-kisah tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jawab permintaan Nabi Musa AS. Kata Allah, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Maksudnya Nabi Allah Musa dan juga Nabi Harun alaihi wassalam. Sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Fastaqima maksudnya tetap, tak bergopoh-gopoh, tak celaru, tak kalut. Kamu tetaplah minta kepada Allah Subhanahu, bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'an, jangan kamu gopoh-gopoh. Jangan kamu gopoh-gopoh ikut macam mana syaitan. Syaitan ini suruh kamu supaya sentiasa rasa tak cukup, rasa gopoh-gopoh, rasa kalut, rasa huru-hara. Isti'jal, minta, bila minta nak segera supaya Allah perkenankan. Jangan. Itu pulang pada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu syaitan dia akan sentiasa hasut kita. Tengok kamu minta pada Tuhan, pada Allah Taala, tengok Tuhan tak dengar permintaan kamu. Sampai ke hari ini kamu tak diperkenankan doa kamu. Itu hasutan daripada syaitan. Minta, dia hasut kamu supaya kamu sentiasa tidak istiqamah, sentiasa bergopoh-gopoh, sentiasa istiqjal, nak segera daripada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil fayaqulu da'awtu rabbi falam yastajib li. Maksudnya Allah memperkenankan permintaan seseorang daripada kamu selagi mana dia tidak gopoh, ma lam yu'ajjil, tidak gopoh, lalu berkata bahawa aku telah berdoa kepada Tuhanku namun dia belum memperkenankannya. Belum memperkenankannya. Kita percaya yakin Allah dengar doa kita dan dia belum memperkenankannya. Dan ada satu hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya hadis hasan. Hadisnya hadis dhaif. Hadisnya hadis dhaif. Yang menyebut perkataan mulhin maksudnya ilhah, berulang-ulang. Innallaha yuhibbu mulhihina fid du'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat suka kepada hamba-hambanya yang berulang-ulang mendayu-dayu ketika berdoa. Seperti mana doa Imam Haramain, doa macam mana merayu kepada Allah. Baca doa, antal ghani wa nahnul fuqara ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya mujibas sa'ilin. Sebelum kita minta kepada Allah, kita merayu. Berulang-ulang kita merayu kepada Allah Ta'ala, puji Allah Ta'ala, merayu kepada Allah. Engkau Tuhan yang Maha Kaya, kami ini fakir ya Allah, kami memerlukan Kau ya Allah, kami perlukan Kau ya Allah. Minta sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Engkau Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Tuhan Maha Penyayang, Engkau Tuhan yang mulia, Tuhan yang Maha Kaya, Maha Mendengar. Kita puji Allah Subhanahu wa taala, merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah akan dengar permintaan kita. Terdapat juga hadis hasan dengan syahid, dengan syawahid yang menyokong hadis di atas.
Salullah min fadlihi fa inna Allah yuhibbu an yus'al. Mintalah limpah kurnia Allah kerana dia suka diminta. Hadis itu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat pula bagaimana doa yang cukup syarat-syaratnya pasti diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan nas Al-Quran tadi. Cuma ada kalanya permintaan kita itu mungkin ditakhirkan, dilewatkan oleh Allah atau ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man min da'in illa wa huwa baina ihdas salas." Orang yang berdoa ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Imma tu'ajjala lahu talabtu. Pertama, keadaan pertama, Allah subhanahu segerakan permintaannya. Aw yu'akhkhara laha thawabuha. Atau Allah segerakan permintaannya. Sama ada Allah segerakan permintaannya atau Allah tangguhkan pahalanya. Aw yasrifa anhu su'a bimisli. Atau Allah subhanahu wa ta'ala palingkan keburukan daripadanya. Ini ada tiga keadaan. Di mana satu keadaan yang pertama Allah segerakan ta'ajjalahu talabatuhu. Yang kedua Allah tangguhkan pahalanya atau Allah tangguhkan permintaannya. Yang ketiga Allah palingkan keburukan daripadanya. Maksudnya mungkin apa yang kita minta pun tak dapat, tapi Allah ganti dengan yang lain. Kerana qada dan qadar kita ini dah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana kita bersungguh-sungguh doa dengan Allah tadi, sebab tu doa ni kata dia silahul mukminin, senjata bagi orang beriman. Bila kita banyak berdoa kepada Allah, Allah dengar, jadi Allah tukar ketentuan yang telah diberi pada kita tadi. Seperti contohnya rezeki kita. Allah dah tetapkan sejak azali lagi rezeki kita hari ini RM10. Tapi oleh kerana kita usaha lebih, kita doa banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah, Allah bagi tambah. Jadi pada 10 Allah bagi RM15 atau RM20 Allah, ataupun Allah bagi RM30 dengan izin dan kehendak Allah, berkat usaha kita dan doa kita yang bersungguh-sungguh. Betul panggil doa silahul mukminin. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. InsyaAllah kita berhenti setakat ini dulu, dan kita akan sambung nanti pada kuliah kita yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله غفور رحيم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.